بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan pengajian Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah, ringkasan Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafiz Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Katsir Al-Qurashi Al-Dimashqi yang wafat 774 Hijrah, yang telah diringkaskan oleh Dr. Ahmad Al-Khani. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan, masih lagi kita membahaskan berkenaan dengan penciptaan malaikat. Kita ada perbahasan kita yang masih kita perlu sentuh pada halaman 18 dalam buku yang asal atau buku yang terjemahan, tak pasti halaman berapa. Baik, jadi kita masih lagi membincangkan tentang malaikat. Baik, jadi sebelum ni kita dah sentuh tentang perkara-perkara yang berkait dengan malaikat. Kita dah sentuh tentang bagaimana penciptaan malaikat dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala istimewakan kepada malaikat berbanding makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan insya-Allah pada kelas hari ini kita akan bincangkan tentang kita sebut sebelum ni kita sempat sentuh tentang bilangan malaikat. Jadi kita dah sebut bilangan malaikat tidak diketahui melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya dalam surah Al-Muddathir ayat Muddathir dalam ayat 31, "Ma ya'lamu junuda rabbika illahu", tidak mengetahui tentang tentera-tentera Tuhanmu melainkan Dia. Dan kita dah sebutkan hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim berkenaan dengan Baitul Ma'mur, di mana malaikat yang datang masuk ke dalam Baitul Ma'mur yang berada di langit yang ketujuh itu sahaja setiap hari diziarahi, didatangi oleh 70,000 malaikat. Begitulah juga di dalam Sahih Imam Muslim disebutkan tentang malaikat yang memegang tali kekangan neraka. Maksudnya neraka ini adalah makhluk Allah yang Allah Subhanahu Taala jadikan ada zimam, yakni tali kekangan atau besi, rantai yang mengekang, yang mengikat dan juga mengekang neraka ini, yang dipegang ataupun dijaga dan dipegang oleh 70,000 malaikat. Itu datang dalam riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam, ma'a kulli zimam 70,000 malak." Jahannam, neraka Jahannam akan didatangkan pada hari tersebut, yakni pada hari kiamat. Laha 70,000 zimam, yakni neraka Jahannam ada 70,000 zimam, yakni tali kekang ataupun besi yang mengekang, rantai. Bayangkan macam mana neraka ada 70,000 zimam, yakni rantai besi yang mengekang. Tali lah, kita kata dia tali ataupun rantai yang mengekang. Kemudian Nabi SAW bagi tahu apa? Ma'a kulli zimamin 70,000 malak. Pada setiap zimam ataupun pada setiap rantai yang mengikat ataupun mengekang neraka tersebut, Jahannam, neraka Jahannam, setiap satu rantai yang mengekang ada 70,000 malaikat yang memegang. Maka kalau kita tengok, kalau 70,000
So maksudnya kalau kita kalkulate, neraka Jahannam ada 70,000 rantai yang mengekang. 70,000 rantai yang mengekang. Setiap satu rantai yang kekangan yang mengekang neraka tersebut, ada 70,000 malaikat yang ditugaskan untuk memegang rantai tersebut. Maksudnya kalau kita darab, jadi berapa? Ada lebih kurang 4,900 million malaikat. Subhanallah. So kalau kita kalkulasi hadis tu dalam riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70 zimam. 70,000 zimam. Ma'a kulli zimam 70,000 malak. Baik. Jadi dalam neraka Jahannam itu, ini neraka Jahannam itu ada 70,000 rantai yang mengekang. Setiap satu rantai yang dikekang itu diwakili ataupun ditugaskan 70,000 malaikat untuk memegang tali ataupun rantai yang mengekang tersebut. Jadi bila kita kira, kita akan dapat lebih kurang 4,900 million malaikat. Subhanallah. Jadi itu adalah satu jumlah yang sangat besar dan kita tak boleh nak kira pun sebenarnya. Tak boleh nak kira sebenarnya. Maksudnya balik pada ayat dalam surah Al-Muddathir ayat 31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak mengetahui tentang tentera-tentera Tuhanmu melainkan dia. Baik. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam kitab kita ini, Imam Ibn Katsir kata wal ayat fi dzikril malaikah katsiratun jiddan. Ini kita dah baca sebelum ni, cuma kita nak sebut lebih detail. Jadi ayat-ayat di dalam menyebutkan malaikat ni sangat banyak. Allah Taala sebutkan mereka dengan banyak sekali sifat. Baik. Baik, satu yang anda nak perlu tegur di sini antara adab kita menuntut ilmu adalah kita melihat dan mencatat apa yang disebutkan oleh guru kita. Itu termasuk daripada adab. Dan satu bentuk adab yang tidak baik adalah kita mempersoalkan syarahan yang yang dikemukakan oleh guru kita. Ini yang disentuh oleh guru kami, antaranya Syekh Saleh Ibn Abdillah Ibn Hamadin Al-Utsaimin hafizahullah, guru di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ada sentuh dalam kelas ataupun dalam kuliahnya ta'zim al-ilm berkenaan dengan banyak kali beliau menasihati tulabul ilm, penuntut ilmu, tidak mendatangkan syarahan sesuatu matan apabila tengah mendengar syarahan daripada guru. Itu antara satu bentuk aib dan satu bentuk perkara yang tidak sepatutnya dilakukan kerana ianya dapat mengganggu proses. Apatah lagi minta pula ataupun persoalkan pula syarahan, minta kitab yang digunakan. Kalau kita start mula, kita demand, kita minta sesuatu yang tak sepatutnya, maka itu akan menyusahkan kita, menyusahkan orang lain, kerana bukan semua perkara yang disyarahkan itu ada dalam satu kitab. Kalau ana cakap dengan penuh terus terang, kalau guru kita tu nak bagi dekat kita semua kitab, ana rasa kita akan tinggalkan majlis ilmu. Maksudnya kerana tak semua benda dia kena bagi tahu dekat kita sampai dia nak bagi tahu semua kitab yang dia rujuk. Kalau dia nak bagi tahu semua yang kitab dia rujuk, jadi tak jadi kerja. Atau kita kata apa? Tak jadi kerja. Kita rasa macam kita boleh rujuk, tetapi sebenarnya satu kitab pun kita tak boleh nak rujuk. Itu hakikatnya. Sebab itu Syekh Saleh Al-Utsaimin dia bagi tahu antara adab kita menuntut ilmu adalah kita tidak mendatangkan
kita datangkan matan. Apa kitab yang telah disepakati untuk kita guna. Dan dalam setiap permulaan majlis ilmu akan ada kitab yang digunakan. Maka kitab itu adalah matan ataupun teks yang akan disyarahkan. Tetapi kita tak diperintahkan untuk tahu kitab apa yang digunakan untuk syarahkan. Itu kesepakatan. Ini kita kata konsensus yang kita dah tetapkan pada awal pertemuan kita dengan guru kita. Ini bukan ana sentuh ana seorang saja, setiap majlis guru-guru yang lain, asatizah yang lain. Maka secara adabnya jangan kita menyusahkan sama ada guru tersebut ataupun orang lain dengan kita nak minta kononnya kita nak menunjukkan kita apa sahajalah niat kita, sama ada baik ke ataupun niat apa sekalipun tak boleh, tetap tak boleh. Maksudnya dia adalah satu bentuk su'ul adab. Satu bentuk tidak beradab. Macam kami dulu di Masjid Nabawi, Syekh Saleh Utsaimin, dia memang syarahan dia tu dah ada yang telah dicetak. Syarahan matan dia tu memang dah ada dicetak. Tetapi bila Syekh nampak di dalam majlisnya ada muridnya, ada tulabnya, ada muridnya yang bawa kitab syarahan tersebut, buka di depan dia ketika dars, ketika pelajaran tengah disampaikan, maka dia tegur terus. Dia tegur terus, dia kata tutup. Sebab apa? Sebab bila kita menuntut ilmu, maka majlis yang kita hadiri itu adalah majlis guru kita, bukan majlis kita. Bukan majlis kita. Kita kena faham. Dan bila kita berada di dalam majlis guru kita, maka kita kena hormat. Majlis itu adalah majlis guru kita. Sebab itu bila kita mula mempersoalkan syarahan yang digunakan, seakan-akan dia adalah satu bentuk ketidakpercayaan kita dengan guru kita. Dan itu satu benda yang kalau kita sendiri ada majlis, kemudian ada orang lain minta, kita kata benda yang dalam kesepakatan majlis tersebut kita dah tetapkan, kita akan guna matan. Kita dah sebut kita akan guna matan Mukhtasar Al-Bidayah wan Nihayah. Yang terjemahan ataupun yang matan dalam bahasa Arab. Tapi bila kita minta lebih dalam majlis, maksudnya dalam majlis kita nak tahu guru kita pakai kitab apa, dia rujuk kitab apa, maka itu adalah satu bentuk su'ul adab, tidak beradab. Itu kita kena tegur. Sebab memang kami dulu di Masjid Nabawi macam tu juga. Ada yang bawa syarahan yang telah dicetak. Bila Syekh nampak, maka Syekh tegur. Kenapa benda ni tak boleh? Kerana kita nak fokus pada syarahan guru. Kalau kita nak baca sendiri, itu bukan tempatnya sekarang. Boleh kita baca lepas habis kelas. Bukan kita kita tak bagi nak rujuk kitab selain daripada kitab, tapi sebagai seorang penuntut ilmu, maka kita kena jaga adab kita. Kita bukan berada dalam majlis kita sendiri, kita berada di majlis orang, maka kita kena hormat. Sebab itu kita kata ini antara adab yang kita perlu jaga. Luar daripada majlis ilmu tak apa. Luar daripada majlis yang kita dah tetapkan sekarang ni, tak apa kalau kita nak minta buku kitab-kitab rujukan. Tetapi dalam majlis ilmu, ketika majlis ilmu berlangsung, kemudian ketika guru kita tengah syarahkan, maka adalah aib bila kita minta. Ketika itu, maka dia akan mengganggu perjalanan dan mengganggu orang lain. Mengganggu guru itu sendiri, mengganggu orang lain. Dan dia menzahirkan sikap kita seakan-akan tidak percaya dengan guru kita, ataupun kita seakan-akan nak mempersoalkan kredibiliti guru kita, seakan-akan tak percaya dan sebagainya. Dan kalau kita tengok perkara tersebut adalah memang disentuh dalam kitab-kitab adab, Tazkiyatun Nafs, kitab adab talibul ilm, hilyah talibul ilm,
disentuh oleh guru kami Syekh Saleh Al-Utsaimin dalam kitabnya Ta'zim Al-Ilm, dan dalam dalam dars, durus yang diajarkan di Masjid Nabawi dan sebagainya. Kalau kita tengok itulah yang disentuh. Maka balik pada kesepakatan kita. Bila kita guna satu teks tu, maka kita guna satu teks. Bila guru kita syarahkan, maka kita kena faham apa yang dia syarahkan walaupun tidak ada di dalam teks. Tapi itulah maksud tujuan untuk disyarahkan matan. Baik. Dan kita bimbang kalau kita minta sesuatu yang kita tak mampu, maka itu akan menyebabkan kita akan menyusahkan kita. Baik. Baik, jadi kita balik pada pembahasan kita. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka perkara berkenaan dengan malaikat ni sangat banyak. Menyebutkan tentang malaikat sangat banyak. Dan kita dah sentuhkan separuhnya sebelum ini. Baik, kemudian kita nak bincangkan tentang nama-nama malaikat. Dalam matan kita ini, kalau kita tengok diringkaskan oleh Syekh Ahmad Al-Khani, sifat berkenaan dengan sifat-sifat yang pelbagai yang disifatkan tentang malaikat, iaitulah datangnya dia dalam rupa, kita kata dalam tujuan yang tertentu lah. Maksudnya malaikat ni dia bukan dia ada tugas yang macam pelbagai lah. Dia tak semestinya dengan satu tugasan, maka dia juga melakukan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan khusus, dengan tugas-tugas yang tertentu, yang khusus, yang kita kata tak semestinya tugas itu hanya terbatas pada satu tugas. Misalnya kita kata kalau kita sebut tentang malaikat Jibril, maka yang kita sedia maklum, malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Tetapi tidak terbatas tugasnya hanya untuk menyampaikan wahyu. Ada tugas-tugas lain yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Jibril untuk melakukan tugas tersebut. Maksudnya bukan terbatas pada tugas yang satu, maka dia ada tugas-tugas yang berbeza. Baik. Yang ada yang kita tahu, ada yang kita tak tahu. Sebab itu yang kita nak tahu, memandangkan malaikat ini termasuk dalam alam ghaib, maka sudah semestinya kita kena rujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kerana itu dah sumber utama kita apabila kita nak mengetahui tentang perkara ghaib. Dan malaikat termasuk dalam perkara ghaib. Bukan tak boleh kita nak agak-agak ataupun kita nak kias dengan logik kita ataupun dengan apa yang kita nampak. Sudah tentu tak boleh lah. Kita kata kita tak mampu nak capai, dan kita tak boleh nak kiaskan dengan perkara-perkara yang kita nampak. Baik. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir di sini. Contohnya, keadaan malaikat yang datang dalam surah Syabab Hisan. Tabdu fi surah Syabab Hisan imtihanan wa ikhtibaran. Iaitulah malaikat datang dalam rupa lelaki yang indah, lelaki yang cantik, yang handsome. Imtihanan wa ikhtibaran. Imtihanan wa ikhtibaran ini maksudnya merujuk kepada tugasnya ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan mereka untuk menguji, dan untuk mengikhtibar, untuk menguji. Sehinggalah tertegaknya hujah ke atas kaum Lut, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengazab mereka. Demikian juga Jibril datang kepada Nabi SAW. Tadi malaikat secara umum. Demikian juga Jibril datang kepada Nabi SAW dalam sifat-sifat yang pelbagai. Datang kadang-kadang dalam rupa Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi. Wa taratan fi surati A'rabi, kadang-kadang datang dalam rupa seorang badui, dan kadang-kadang datang dalam rupa yang dia diciptakan adanya 600 sayap, dan jarak antara kedua sayapnya itu antara timur dan barat, dan dia mengangkat kota-kota kaum Lut, dan adanya, kalau kita tengok adanya banyak malaikat ini, ada 7, yang kalau kita tengok dalam
yang mengangkat kaum Lut ni disebutkan apa? Ada juga lebih kurang 400 alaf, 400 alaf, yakni 400,000 yang mengangkat setiap hujung ataupun setiap hujung kota, mereka angkat dengan hujung sayap. Dan itu antara contoh. Baik. Jadi bila kita sebut tentang sifat malaikat ni, maka kita nak tahu tentang nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat. Jadi secara umumnya kalau kita tengok malaikat-malaikat ini ada nama-nama yang disebutkan di dalam nas. Dan kita tidak mengetahui tentang nama-nama malaikat ni melainkan sedikit sahaja. Sedikit saja. Yang pertama, kalau kita tengok yang kita dah sentuh sebelum ni, itulah malaikat Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail. Ini kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 97-98. So ini nama yang sabit dengan nas. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قل, katakanlah, man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, sesungguhnya Jibril itu datang turun kepada hatimu, menurunkan kepada hatimu, wahai Nabi, wahai Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, dengan izin Allah, maksudnya dengan perintah Allah. Kalau Allah tak perintah Jibril untuk turun kepada Nabi Muhammad untuk sampaikan wahyu ke dalam hati Nabi, maka tak diizinkan, tak diperintahkan, maka dengan perintah Allah. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin, menyifatkan tentang Al-Quran yang diturunkan itu adalah yang membenarkan apa yang ada di antara yang ada daripada kitab-kitab yang sebelumnya dan yang sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, petunjuk dan khabar gembira untuk orang-orang beriman. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang bermusuh, membenci, memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibrail, yakni Jibril, Mikal, yakni Mikail. Mikail. Sesungguhnya Allah itu adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan kekufuran, permusuhan terhadap para malaikat, antaranya Jibrail dan Mikail. Maka ianya adalah pemusuhan dan penentangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengisytiharkan mereka yang memusuhi malaikat-malaikatnya, termasuklah Jibrail, yakni Jibril, dan Mikal, yakni Mikail, maka mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kalau kita tengok ini dalam surah Al-Baqarah ayat 97 hingga 98 menunjukkan kepada kita waridnya nama, sabitnya nama malaikat Jibril dengan Mikail. Ada beberapa cara bacaan lah. Kalau kita tengok di sini dalam ayat ni jelas lah Jibril, Mikal, disebut Mikal kan? Mikal. Baik. Jibrail, boleh juga Jibrail, Jibril. Itu yang datang dalam Al-Quran. Baik. Ala kulli hal, nama itu merujuk kepada dua malaikat yang mulia, iaitulah malaikat Jibril dan juga Mikail. Mikail. Baik. Dan kalau kita tengok juga Jibril juga di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 hingga 194, Allah Ta'ala sifatkan Jibril ini, malaikat Jibril adalah Ruhul Amin. Ruhul Amin, iaitulah ruh yang terpercaya. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifatkan dia dengan Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzarin. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifatkan Jibril sebagai Ruhul Amin. Sama seperti dalam surah Al-Qadr yang kita baca, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim. Jadi malaikah turunnya malaikat berbondong-bondong berturut-turut
waruh, yakni malaikat Jibril. Ruh di situ maksudnya Jibril. Begitulah juga dalam surah Maryam ayat 17, Allah Taala sebut dalam ayat tersebut, fa arsalna ilaiha ruhana. Kami telah mengutuskan kepadanya, yakni kepada Maryam, ruhana, iaitulah apa? Ruh kami, iaitulah makhluk kami yang Allah Taala sifatkan dia adalah ruh. Iaitulah apa? Jibril, malaikat Jibril. Baik. Jadi yang pertama, yang kedua kita dapat daripada Al-Quran, Jibril dan Mikail. Dan juga dalam sunnah, dalam hadis Nabi SAW, kita akan sebutkan nanti hadis tersebut dalam menjelaskan nama Israfil. Baik. Kemudian yang ketiga, yang pertama, yang kedua kita letakkan Jibril dan Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Nama malaikat Israfil. Baik. Malaikat Israfil adalah malaikat yang Allah SWT tugaskan untuk meniup sangkakala. Dan kalau kita lihat Jibril tadi, tugasnya adalah antaranya untuk menurunkan wahyu. Mikail adalah untuk ditugaskan untuk urusan berkenaan dengan kehidupan alam, kehidupan di bumi, di langit, kehidupan yang ada, iaitulah dari sudut hujan, untuk menurunkan hujan dan apa yang berkait dengannya. Baik. Malaikat Israfil pula adalah ditugaskan untuk meniup sangkakala. Sebab itu kalau kita tengok tiga malaikat ini dihimpunkan nama mereka di dalam satu hadis. Iaitulah hadis yang dibacakan oleh Nabi SAW, doa ketika Nabi SAW bangkit daripada tidurnya ketika bangkit untuk solat malam. Hadis ni kita kena hafal lah. Doa lah, dia doa. Itulah apa? Nabi SAW ketika bangkit daripada tidur, maka Nabi akan solat malam. Pembukaan, istiftah. Doa yang Nabi baca dalam solat malam, istiftah doa sebelum surah Al-Fatihah lah. Nabi akan baca, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini sahih. Yang kalau kita bangkit solat malam, maka baca doa istiftah ni. Baca doa istiftah, baca doa ni. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'iznik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Dalam sebagian riwayat lain, Fatiris samawati wal ard. Disebutkan dengan lafaz yang berbeza. Tetapi poin dia di sini kita nak sebut tentang syahidnya di sini, Nabi SAW menyebutkan nama Jibril, Mikail dan Israfil dalam satu doa. Doa ketika baginda bangkit untuk solat malam. Doa itu Nabi sebut apa? Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, Israfil. Engkau menghukum di antara hamba-hambamu atas apa yang mereka perselisihkan. Berikan kepadaku petunjuk terhadap apa yang telah mereka perselisihkan padanya. Berikan petunjuk daripada kebenaran. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada sesiapa yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Baik. Jadi itu yang ketiga lah. Kita kata yang pertama, kedua, ketiga ni dihimpunkan dalam satu hadis yang sahih. Nabi SAW doakan, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, hingga akhir hadis. Baik. Jadi menunjukkan kepada kita sabitnya nama Jibril, Mikail dengan Israfil di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik. Yang keempat, antara nama malaikat yang disebutkan di dalam Nas, iaitulah Malik. Iaitulah malaikat Malik. Yang disebutkan sebagai Khazinatun Nar atau Khazin an-Nar. Penjaga neraka. Iaitu dia ketua lah. Sebab base pada hadis yang kita bacakan awal tadi, hadis dari riwayat Imam Muslim. So malaikat dalam neraka ni ada banyak lah, maksudnya bukan satu malaikat je, ada banyak. Maksudnya ada yang ditugaskan untuk memegang tali kekang neraka. Bayangkan tali kekang neraka tadi ada berapa? 70,000.
rantai. Yang mana satu rantai ada 70,000 lagi malaikat. Satu rantai tu maksudnya dia punya kekuatan yang perlu ada untuk pegang atau untuk pegang tali kekang atau rantai kekang tu 70,000 malaikat. Bayangkan betapa besarnya neraka Allah. Yang kita hari ni kita anggap macam main-main. Ada orang yang dia boleh main-main dengan neraka. Tak apa, kami nak masuk neraka sehari boleh kot. Jangan. Ni malaikat yang jaga neraka ni 70,000 yang menjaga satu saja tali kekang, rantai yang mengekang. Dan itu baru satu. Dah ada 70,000 tali kekang. Subhanallah, besar. Jadi jangan ada niat sikit pun nak masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Na'udzubillahi minan nar. Yang tu kita kena minta lindung daripada neraka. Iaitu yang Nabi SAW ajar kita setiap kali salat. Kita minta lindung daripada azab jahannam, azab neraka, azab api neraka. Hari-hari kita kena minta lindung setiap kali salat. Minta lindung daripada neraka. Bukan kita ada sedetik dalam hati kita nak masuk. Rasa macam nak masuk. Jangan. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Na'udzubillahi minan nar. Walaupun kita buat dosa, walaupun kita ada salah, walaupun kita ni rasa kita ni jahat, kita ni ada rasa kita buat kesalahan, kita ada dosa, kita semua tak lepas daripada dosa. Jangan sesekali ada niat nak masuk neraka. Walaupun kita tahu kita ni memang buat dosa. Jangan terdetik sikit pun nak masuk neraka. Bahkan kita kena harap supaya Allah jauhkan kita daripada neraka. Walaupun kita dalam keadaan kita tahu kita ada dosa. Sebesar mana dosa kita, jangan ada sedikit pun perasaan terdetik dalam hati kita nak masuk neraka. Karena kalau kita tahu tentang kebesaran neraka Allah, dahsyatnya neraka Jahannam ini, maka sudah tentulah kita takkan terdetik untuk masuk neraka. Subhanallah. Itu kita kena faham. Jadi apa maksud malaikat Malik yang menjadi penjaga neraka? Maksudnya malaikat Malik adalah ketua bagi segala perkara ataupun segala malaikat yang ada di dalam neraka. Jadi malaikat Malik ini adalah ketua bagi segala malaikat yang ada di dalam neraka. So jadi maksudnya malaikat yang 70,000 yang pegang tali kekang tu malaikat yang maksudnya dia punya maqam ataupun dia punya kedudukan ataupun dia punya pangkat dia tu bawah sikit lah. So berbeza dengan malaikat Malik. Sama juga macam malaikat Jibril. Malaikat Jibril ada tak di bawahnya malaikat-malaikat lain? Ada. Itu kita akan jumpa dalam hadis-hadis yang banyak. Macam malaikat kita akan sentuh nanti, kita akan masuk nanti berkenaan dengan malaikat-malaikat lain. So mereka ni ada macam kita lah, macam kita manusia. Kita tak semua benda bukan kita boleh buat satu sekali. Kita tak boleh buat satu perkara melainkan kita kena ada tim kerana kita makhluk. So kita kena faham malaikat juga makhluk. Sebab itu malaikat ni malaikat Malik, dia dalam Al-Quran Allah Taala sebut Malik ni nama dia sabit di dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Wa nadaw ya Malik yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Wa nadaw ya Malik. So Allah Taala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 77. Maka diseru, wahai Malik. Wahai Malik. Untuk menetapkan ke atas kami apa yang telah Tuhan tetapkan. Qala innakum makithun. Ini orang-orang kafir, mereka akan seru, wahai Malik. Kami tengah tunggu apa yang Tuhan kami nak tetapkan ke atas kami. Qala innakum makithun. Kata malaikat Malik, sesungguhnya perintah Allah kepada kamu, apa yang diperintahkan oleh Allah, kamu akan kekal di dalam neraka. Bagi orang-orang kafir, wal'iyadzu billah, nas'alullah salamata wal afiyah, na'udzu billahi min azabi jahannam. Kita minta lindung daripada neraka jahannam. Jadi malaikat Malik ini adalah ketua bagi penjaga neraka. Disebut sebagai penjaga neraka, khazinun nar. Baik. Itu malaikat Malik. Baik. Yang kelima, so kita letak yang keempat tadi malaikat Malik. So dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, namanya disebut dengan Nas, Malik. Malik disebut dengan Nas.
Baik, yang kelima adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan. Ini kalau kita tengok tidak ada nas yang sarih, yang sahih, yang mensabitkan nama ini dengan jelas. So Ridwan ini dia adalah nama yang disebutkan oleh para ulama. Antaranya Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah sendiri dalam kitabnya ini. Yang mana kalau kita tengok disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitab. Kalau kita tengok mukhtasar ni mungkin tak jumpa lah. Kita tak jumpa. Jangan check balik. Kalau kita tengok, kalau kita belek-belek ada wa khazinul jannah malakun yuqalu lahu Ridwan. Jaa musarrahan bihi fi ba'dil ahadith. So Imam Ibn Kathir rahimahullah sebutkan malaikat yang menjaga wa khazinul jannah malakun yuqalu lahu Ridwan. Jadi penjaga syurga ada satu malaikat yang dikatakan dipanggil namanya Ridwan. Jaa musarrahan bihi fi ba'dil ahadith. Datang penyebutan nama ini dengan jelas di dalam sebahagian hadis-hadis. Tetapi kalau kita cek balik, kalau kita tengok tahqiq ulama, tahqiq dan para ulama hadis, ahlul hadis, maka kesemua hadis-hadis yang menjelaskan tentang nama malaikat penjaga syurga Ridwan adalah tidak sahih. Tidak sahih. Tapi ada masalah tak? Kita dah bincang pada sebelum ni, tak ada masalah kalau orang tu dia nak kata malaikat yang menjaga syurga ni nama Ridwan. Tak ada masalah dari sudut apa? Penamaan tu tak ada isu. Tetapi hadis kena bagi tahu lah. Tapi dari sudut amanah ilmiah kena bagi tahu lah. Tidak, hadis itu tidak sahih. Bukan semua yang hadis yang kalau hadis tak sahih ni kita kena tolak. Itu kita kena faham juga. Itu kena rujuk pada ahlinya, kena rujuk dalam kelas Ustaz Yunus lah. Mustalah hadis. Cuba tuju tanya Ustaz Yunus macam mana, betul lah. Tak semua benda yang kalau benda tu tak, hadis tu tak sahih, kita kena tolak macam tu je. Jadi kita kena betulkan sikit. Baik, kita kena perbetulkan kefahaman tu. Baik. Sebab itu Imam Ibn Kathir rahimahullah dia terima nama malaikat sebagai Ridwan. Dan ulama-ulama lain pun terima. Sebab itu kalau kita tengok, bila disebut jaa musarrahan bihi fi ba'dil ahadith. So ada hadis tak? Ada hadis. Cuma mimbab amanah ilmiah, ulama yang datang kemudian mereka cek hadis-hadis ni kesemuanya tidak sahih. Tetapi adakah kita nak kata Imam Ibn Kathir tak tahu hadis tu? Sudah tentulah kita akan beradab dengan ulama. Kita kata Imam Ibn Kathir rahimahullah al-hafiz, al-muhaddith, al-mufassir, al-mu'arrikh. Dia bukan setakat ulama, bahkan dia adalah apa? Muhaqqiq, muhaddith, ahlu hadith, mufassir, ahlu tafsir, mu'arrikh, ahlu tarikh, sejarah, sejarawan hebat. Jadi sudah tentulah ada asas bila Imam Ibn Kathir rahimahullah sebut malaikat yang menjaga syurga adalah Ridwan. Kerana bagi beliau hadis-hadis tersebut bila dikumpulkan turuk ataupun jalan periwayatannya, maka dianggap boleh diterima. Sebab itu Imam Ibn Kathir dia terima. Sebab itu kita husnul zan kita dengan ulama. Bukannya kita bila kita mengaji ilmu mustalah hadis kemudian kita syok sendiri, kita rasa bangga, kita rasa kita boleh hukum ulama-ulama salaf, ulama-ulama rabbani. Kita anggap kita hebat. Oh, tengok Ibnu Katsir tak reti hadis. Itu kita perasan. Itu juga antara bentuk tak ada adab dengan ulama. Boleh, tak ada masalah kita nak bagi tahu hadis-hadis itu tak sahih, tetapi jaga adab kita dengan ulama. Jaga adab kita. Sebab itu ini yang kita tak dapat daripada kalau kita mengaji daripada conference, kita mengaji hanya daripada conference ringkas 2 jam 3 jam, tak dapat benda ni. Kita tak akan dapat adab. Sebab itu menuntut ilmu perlukan masa, perlu melazimi majlis ilmu. Yang tu kita akan dapat adab.
Kalau kita hanya dengar conference 2 jam, 3 jam habis, kita tak dapat adab. Kadang-kadang kita, yang tu yang ramai tak ada adab tu. Dia nak kritik ulama ikut suka hati dia. Sampai mula-mula berani kritik ulama dengan maksudnya tidak ada adab. Ini bukan anda tak sentuh berkenaan dengan orang yang dipanggil ulama tapi bukan ulama, bukan. Ahlul bidah bukan ulama. Ini kita sentuh pada ulama sunnah, ulama ahli hadis, ulama sunnah, ulama salaf, ulama yang berpegang teguh dengan jalan salaf seperti Al-Hafiz Ibn Katsir. Kita duk pakai kitab dia ni. Tafsir pun kita pakai tafsir dia. Jadi tak ada masalah kalau kita nak kata hadis-hadis tersebut memang dah dihukum oleh ulama yang datang kemudian tidak kuat. Tentang tak sahih. Tetapi ada isu tak kalau kita terima Ridwan sebagai khazinul jannah, malaikat yang menjaga syurga? Ada tak isu? Tak ada isu. Buktinya ni depan mata kita. Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah isbatkan, tetapkan nama tersebut, tak ada isu. Tetapi mimbab kita kata dari sudut amanah ilmiah, dari sudut kita nak bagi tahu tentang kedudukan hadis, maka kita sebut. Sebab itu kita pun sebut hadis-hadis itu tidak kuat. Tetapi bagi Ibn Katsir rahimahullah, bagi Al-Hafiz Ibn Katsir, bila dia dah sebut dalam kitabnya Al-Bidayah, kita dah bincang sebelum ni metod bagaimana Imam Ibn Katsir, metodologi bagaimana Imam Ibn Katsir susun kitab ini. Dia dah bagi tahu pada awal muqaddimah maksudnya apa yang beliau datangkan ini adalah dalil datang daripada dalil Al-Quran dan hadis-hadis asar-asar yang makbul, yang boleh diterima, yang tidak ada percanggahan. So kita pun percaya dengan Imam Ibn Katsir, kita terima. Tanpa kita menafikan adanya perbahasan ulama pada hadis-hadis tersebut. Cuma bila kalau kita nak bincang tentang hadis-hadis ni, kalau ada orang yang nak bincang tentang hadis ni, rasa kita takkan habis bincang. Sebab kita takkan sampai pada matlamat asal. Sebab apa? Ustaz, kenapa Ustaz tak bincang hadis ni? Kalau nak bincang boleh. Kalau kita nak bincang satu hadis tu, memang akan mungkin anda rasa 10 kelas kot. Nak bincang tentang sanad ni. Jadi kena balik kulli maqam maqal. Kena balik pada kaedah. Setiap kedudukan itu, setiap keadaan itu dia ada kedudukan dia. So bila kita nak bincang tentang tarikh, bila kita nak bincang tentang Al-Bidayah wa Nihayah ni mukhtasarnya, kita nak bincang tentang tajuk berkenaan dengan topik tersebut, bukan kita nak bincang di luar topik. So kalau kita nak bincang ni, bincang dalam ilmu hadis lah, dalam kelas hadis. Boleh tanya tentang sanad dia, boleh cari dengan kelas Ustaz Yunus ke, boleh bincang. Baik. Cuma kita akan sentuh apa-apa yang ada kaitan yang jelas lah. Ada pun yang macam isu tentang nama ni tak ada isu pun sebenarnya. So tak perlu bergaduh lah kan. Kalau orang tu nak terima malaikat Ridwan, boleh tak? Adanya malaikat Ridwan nama, ada isu tak? Ridwan tu rujuk pada siapa? Rujuk kepada khazinul jannah. Jadi tak perlulah bergaduh sampai bertumbuk ke, sampai tak bertegur siapa ke. Pasal apa? Isu apa? Pasal dia kata ada malaikat Ridwan, tapi hadis tak sahih. Bergaduh. Itu kadang-kadang kita kena perbetulkan sedikit. Salah faham. Bila menuntut ilmu tanpa ada adab dan tidak tahu proses menuntut ilmu, tidak tahu juga disiplin ilmu. Ini juga masalah masyarakat hari ini. Bahkan bukan masyarakat lah, masalah khusus bagi penuntut ilmu. Dia bila dengar ustaz tu baca satu hadis dhaif, dia terus, ustaz ni tak reti. Sama macam inilah, macam kalau dia baca kitab Ibn Katsir ni, dia akan kata ni takkan Ibn Katsir tak, dia mula dah. Sebab tu kita kata as-sakinah, tenang. Menuntut ilmu ni mengajar kita untuk tenang, relax. Bukan relax, bukan bergoyang kaki, tapi tenang. Sabar. Yang paling penting sabar. Dengar dulu penjelasan sampai habis. Jangan dia cut kemudian dia mula sebarkan. Ini masalah juga. Tak faham. Sabar dulu. Jangan putus asa. Kemudian kita dah sentuh dalam kelas kita yang awal. Muqaddimah kita. Muqaddimah bincang tentang kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Cerita tentang Imam Ibn Katsir punya metod. Kita dah bincang sebelum ni. Sebab itu kenapa pentingnya muqaddimah tu. Sebab tu anda nak tekankan di sini. Ini manhaj.
Imam Ibn Kathir. So bukan kita nak cerita sekarang ni, bukan kita nak cerita tentang apa yang apa ana nak sampaikan. Kita nak cerita apa yang Ibn Kathir nak sampaikan. Sebab itu kita kena faham. Baik, sebab itu kata Imam Ibn Kathir ini, wa khazinul jannah malakun yuqalu lahu Ridwan, jaa musarrahan bihi fi ba'dil ahadith. So ada hadis lah. Tetapi hadis itu kita dah bincang, kesemuanya tidak kuat. Tetapi bagi Ibn Kathir rahimahullah, hadis itu boleh dijadikan sebagai syawahid untuk menetapkan adanya nama malaikat Ridwan. Nampak? Baik. Kemudian kalau kita tengok yang kelima tadi, Ridwan. So kalau ada orang tak mau terima Ridwan, ada isu tak? Tak ada isu. So kita tak boleh, dia tak sama kedudukannya dengan orang yang tolak nama Jibril dengan Mikail, kerana dia sahih, sabit, maksudnya datang dalam nas, dalam Quran dan juga hadis yang sahih. Tetapi Ridwan, kalau ada orang yang dia tak mau sebut malaikat Ridwan, nama malaikat menjaga syurga sebagai Ridwan, ada isu tak? Kita tak boleh paksa dia. Sebab dia ada stand dia, sebab dia kata tak sahih hadis. Tapi okey, ada isu tak? Tak ada. Kalau orang yang nak terima pun ada isu tak? Tak ada isu juga, sebab bagi dia hadis-hadis yang banyak itu macam Ibn Kathir lah. Maksudnya hadis-hadis yang banyak tu dapat menjadi syawahid untuk menetapkan adanya nama Ridwan. Baik. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh malaikat, kita kata Munkar wa Nakir. Yang dinamakan oleh Nabi SAW berkenaan dengan dalam hadis yang panjang riwayat Imam Ahmad, iaitulah apa? Berkenaan dengan soalan kubur. Soalan bagi ahli kubur. Itu hadis dia panjang lah. Anda tak mau sebut, nak baca hadis tu panjang kat sini. Tapi poinnya di sini ada penyebutan berkenaan dengan malaikat malaikat Munkar dan Nakir. Baik. Kemudian baik. Yang ke-8 dan yang ke-9, Harut dan Marut. Ni kalau kita tengok Harut dan Marut. Ni yang ada soalan sebelum ni tanya. Ni baru sampai. Sebab tu kita kena sabar. Jangan kita jangan kita tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Sabar, tunggu. Akan sampai. Jangan kita ingat guru kita yang mengajar tu dia tak sedia ke, tak prepare ke, akan sampai. Sebab tu kita kena tunggu. Harut dan Marut yang Allah Ta'ala namakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ini tak ada dalam teks. Tak ada dalam teks, tetapi ada dalam kitab asal. Dalam mukhtasar tak ada. Kan? Saya tengah sentuh sikit apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam mukhtasar ni. Baik, Harut dan Marut. Allah namakan Harut dan Marut ni dalam Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Wa ma unzila 'ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut. Sulaiman tidak kafir seperti mana yang didakwa oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, yang mengajar manusia sihir. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yakni di Iraq, iaitulah Harut dan Marut. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Tidaklah apa? Dua malaikat itu diajar. Yang dua malaikat tersebut, Harut dan Marut itu mengajar salah seorang di kalangan mereka, sehinggalah mereka berdua mengatakan, sesungguhnya kami adalah fitnah. Innama nahnu fitnah. Kami adalah ujian. Fala takfur. Jangan kamu kafir. Ini sama macam ni. Macam Imam Ibn Kathir rahimahullah sebut apa? Imtihanan wa ikhtibaran. Imam Ibn Kathir sebut apa? Imtihanan wa ikhtibaran. So,
malaikat Harut dan Marut adalah malaikat yang Allah turunkan di Babil yang mengajar sihir sebagai bentuk imtihan dan ikhtibar, ujian. So ada isu tak? Tak ada isu. Kita tak boleh kata, kenapa macam mana malaikat diajar benda yang kufur sedangkan dia malaikat? Tak, ini perintah Allah kepada malaikat tersebut. Harut dan Marut diperintahkan untuk menguji. Seperti mana malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk datang dalam rupa amrad, dalam rupa syababun hisan, pemuda yang cantik, pemuda yang kacak. Itulah tujuannya. Tujuannya apa? Untuk fitnah, ujian. Begitulah juga malaikat Harut dan Marut. So yang rajahnya Harut dan Marut adalah malaikat. Harut dan Marut adalah malaikat. Kenapa? Kerana siyak ayat. Kerana siyak ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 102 itu jelas menunjukkan Allah Ta'ala sebut apa? Ma unzila 'alal malakaini. Allah Ta'ala sebut lafaz yang sarih, yang jelas menunjukkan Harut dan Marut itu adalah malaikat. So kita tak boleh takwil, kita kata takkan malaikat ni sini gini. Walaupun ada perbahasan ulama, tetapi ini yang paling sarih, yang paling jelas. Harut dan Marut adalah malaikat yang Allah perintahkan dia turun untuk mengajar manusia sihir untuk ujian. Nahnu fitnatun fala takfur. Adakah isu? Ada isu tak malaikat Harut dan Marut ni ajar manusia sihir? Tak ada isu sebab dia diturunkan sebagai ujian, fitnah. Nahnu fitnatun, jelas. Allah Ta'ala sebut nahnu fitnatun fala takfur. Dalam riwayat tafsir disebutkan mereka setiap kali mereka pergi dekat pintu-pintu penduduk Babil yang mereka nak tawarkan untuk ajar sihir, maka mereka dah bagi peringatan. Nahnu fitnah. Kami adalah ujian. Fala takfur. Jangan kamu kufur. Maksudnya kalau orang yang belajar juga, maka dia kufur. Yang dia tak dengar. Tetapi kenapa Allah Ta'ala perintahkan malaikat itu untuk ajar benda yang buruk? Kalau kita tahu benda tu dah buruk. Kerana itulah perintah dan ujian yang Allah Ta'ala nak uji manusia. Siapa yang beriman, siapa yang kufur. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Kalau orang petikaikan, kalau Harut dengan Marut ni dia nak ajar. Ada pun riwayat Israiliyat yang sebut tentang malaikat Harut dengan Marut ni buat maksiat, dia berzina lah, minum arak dan sebagainya. Kemudian mereka bertukar jadi dilaknat oleh Allah. Itu semua tidak sahih. Yang panjang lah, maksud kalau nak sebut Israiliyat yang tu bercanggah lah. Sebab kita balik pada nas yang sarih, nas yang jelas, Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 102 jelas menunjukkan mereka malaikat. Nampak? Dan mereka turun dalam rupa manusia dan kita kata mereka turun dalam tujuan untuk menguji. Sebab tu mereka dah bagi tahu fala takfur nahnu fitnatun fala takfur. So itu jelas. Sebab tu kalau kita tengok balik siyak ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 102 itu jelas menunjukkan Allah mengutuskan dua malaikat ini, Harut dan Marut, untuk tujuannya adalah untuk menguji manusia. Dan walaupun kita tengok dalam kitab-kitab tafsir dengan banyak riwayat-riwayat yang ceritakan tentang malaikat ini, tetapi tidak sabit satu pun di dalam kitab dan sunnah tentang apa yang diriwayatkan dalam Israiliyat. Sebab itu cukup dengan kita mencukupi dengan ayat-ayat Quran. Kerana Israiliyat yang bercanggah dengan ismatul malaikah ataupun bercanggah dengan karamatul malaikah, bercanggah dengan kedudukan malaikat, maka kita tolak kerana dia bercanggah dengan akidah. Tetapi dalam isu ini Al-Quran tak bercanggah. Sebab malaikat memang diturunkan untuk di sini khusus. Special dia punya perintah tu. Dia ada task yang special. Dia ada tugas yang istimewa, yang tertentu, iaitulah untuk menimbulkan fitnah, menguji. Itu sebab itu kita kena faham. Baik. Kemudian malaikat apa kita kata yang ke-8 dengan 9 dia Harut dengan Marut lah. Baik. Kemudian kalau kita nak tengok ada juga malaikat-malaikat yang nama mereka disebutkan dalam riwayat-riwayat tetapi tidak sahih lah. Contohnya macam Izrail. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Kalau kita perasan
disebutkan dalam ringkasannya ini, wa amma malakul maut falaysa musarrahan bismihi fil Quran fala fil hadith wala fil ahadith as-sihah wa qad ja'at tasmiyatuhu fi ba'd al-athar bi Izrail wallahu a'lam. Ini kan Imam Ibn Katsir sebut pada rangkap ini, dia kata adapun malaikat maut maka falaysa musarrahan bismihi fil Quran, maka malaikat maut ini namanya tidak secara sarih disebutkan di dalam Al-Quran, tidak juga dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qad ja'at tasmiyatuhu fi ba'dil athar, telah datang penamaannya dalam sebahagian athar dengan Izrail, Izrail dengan bi Izrail wallahu a'lam. Jadi kalau kita tengok ni siap ni, Ibn Katsir rahimahullah seakan-akan tawakuf lah. So nama Izrail ni dia hanya nukilkan, tetapi dia tawakuf, dia tak isbatkan. So ini nampak dia punya perbezaan dengan malaikat Ridwan tadi. Dia ada persamaan lah dari sini. Kita boleh kata dua lah. Ridwan dengan Izrail ni, malaikat Ridwan tadi penjaga syurga, dengan Izrail ni seakan-akan Ibn Katsir rahimahullah tawakuf, berhenti. So hanya nukilkan. So dia tak isbat atau tak nafi. So hanya nukilkan. So macam Izrail pun bila disebutkan, kemudian Ibn Katsir kata wallahu a'lam, Allah lebih tahulah. Sebab tu Izrail tidak ada namanya secara sarih dalam Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, tak ada. Tetapi datang dalam sebahagian athar. Sebahagian athar tu itu nak jadi kerja kita lah, kena cek kan. Tetapi bila ulama-ulama muhaqqiq yang mengkaji, mereka cek memang tak ada lah. Memang kesemuanya tidak kuat. Tetapi ada tak athar? Ada athar. So isu dia sekarang ni, nama ni boleh tak kita sebut? Boleh tak jadi isu Izrail. Tapi tak perlulah buat nasyid kan. Tak perlulah bila Izrail, tak perlulah kan. Dah buat tu, nak buat macam mana dah buat tu tak apalah. Tapi maksudnya ada tak tergugat ke akidah kalau kita kata malaikat maut ni nama Izrail? Bercanggah tak dengan akidah Islam? Tak bercanggah. Kita kena faham nama ni luas. Macam kita kata nama nabi yang tak disebutkan, kita dalam kelas-kelas kita sebelum ni kita sebut, tak ada isu pun kita nak terima nama tu ada ke atau tak ada isu pun. Jangan kita jadikan nama yang ada tu sebagai isu umat, sampai kita nak kena buat seminar ke untuk nak bantah ke orang yang kata Izrail nama, kemudian kita nak bergaduh ke, sampai banyak lagi isu yang kita kena perhatikan. Bukan ini isu dia. Sebab itu kita kata macam Izrail, maka namanya tidak disebutkan secara sarih di dalam Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Ini yang Imam Ibn Katsir tegaskan. Tetapi datang dalam sebahagian athar. Bila sebut sebahagian athar ni, maksudnya ada sebahagian salaf yang menyebutkan nama mereka Izrail. Ada sebahagian tabi'in ataupun tabi'in yang terima. Jadi kita kata kita berhenti pada apa yang mereka berhenti. Itu nak ikut salah betul-betul. Kan? Bukan kita tajarru' alaihim, kita melampaui batas, kita kata mereka tak faham, kita lebih faham. Bukan kita dengan merendahkan kedudukan mereka. Itu tidak ada, kita kata apa, bentuk adab. Tidak ada adab kita dengan para ulama terdahulu. Baik. Kemudian malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid. Ini disebutkan oleh sebahagian ulama, nama lah. Mereka kata raqib dengan atid ni ulama, nama malaikat. Dalil mereka kata surah Qaf ayat 17 hingga 18. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin, kan? Wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Itu kan. Baik, ada sebahagian ulama yang dia istidlal daripada ayat ni, dia kata ni nama malaikat tu raqib dengan atid. Tetapi kalau kita tengok, itu tidak tepat. Raqib dengan atid di sini adalah sifat. Sifat bagi dua malaikat yang mencatat amalan-amalan hamba. Raqib dengan atid maksudnya dua malaikat yang hadir. Malakan hadirani syahidani la yaghibani 'anil 'abdi. Dua malaikat yang sentiasa hadir, sentiasa ada dekat dengan kita, sentiasa menyaksikan
yang sentiasa menjadi saksi atas amalan-amalan hamba. Tak pernah terluput. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang dilafazkan daripada perkataan kita, melainkan ada raqib dengan atid yang sentiasa hadir, sentiasa menyaksikan apa yang kita sebut. Kalau kita mengumpat orang, dia ada. Sentiasa ada. Bahkan keberadaan malaikat raqib dengan atid ni lebih terzahir berbanding dengan keberadaan jin dengan syaitan. Nak bagi tahu malaikat raqib dengan atid, sifat raqib dengan atid ni, malaikat yang menjaga amalan, yang mencatat amalan kita ni, dia lebih dekat berbanding dengan jin dengan syaitan. Dia lagi dia sentiasa melazimi kita. Kenapa kita nak bincang tentang jin dengan syaitan saja? Bincang tentang malaikat ni. Orang kita dia duk cerita pasal jin ni, kan? Jin, sikit-sikit jin. Kan? Yang tu yang jadi seronok tu. Tapi kalau cerita pasal malaikat, dia tak seronok. Sebab apa? Pasal lama dah ni, pasal duk agungkan jin sangat. Duk takut dengan jin, dengan malaikat ni, dia tak pernah bicara pun, tak pernah ambil tahu. Padahal malaikat ni yang paling dekat dengan kita. So itu kita kena perbetulkan ni. Kan? Orang kita dia suka cerita pasal jin ni. Jin tu, jin ni. Kalau buat kuliah pasal jin ni ramai, penuh. Habis-habis kelas tu, habis pakat duk cerita pengalaman masing-masing. Berjumpa dengan jin, bertemu dengan jin, berdialog dengan jin, bla 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 bla. Semua pasal jin. Cuba cerita pasal malaikat. dia jadi apa? Dia tak syok. Cerita pasal malaikat ni jadi dia tak syok pula. Padahal kita orang beriman. Malaikat ni, dia lebih dekat dengan kita. Dia lebih dekat. Dia hubungan dia dengan kita ni lebih sebenarnya berbanding dengan jin. Sebab dia sentiasa dekat dengan kita, sentiasa jaga amalan kita, sentiasa jaga kita, sentiasa mencatat amalan kita. Jin tak mencatat amalan kita. Kan? Jin pun dicatat amalan dia. Ni malaikat ni dicatat amalan kita. Setiap lafaz yang kita keluarkan, dia catat. Sebab itu, yang sahihnya raqib dengan atid ni adalah sifat. Dia bukan nama. Dia bukan nama. Baik. Kemudian kita nak bincangkan tentang adakah malaikat ni akan mati. Adakah malaikat ni akan mati? Baik. Malaikat ni, ni simple je. Kalau kita dah belajar sebelum ni, simple je jawapannya. Malaikat matilah. Pasal apa? Pasal dia makhluk. Kan? Sebagaimana manusia mati, jin mati, dia pun akan mati sebab dia makhluk. Apa dalil dia? Dalil dalam surah Az-Zumar ayat 68. Allah kata wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. So Allah Taala sebut tentang apabila sangkakala ditiup nanti, maka akan matilah segala yang ada di langit dan bumi, termasuk malaikat. Kecuali malaikat yang special, yang Allah Taala tak matikan di waktu tu. Itulah malaikat yang memikul arash. Itu yang special, kita dah bincang sebelum ni. Dia antara makhluk Allah yang Allah Taala kekalkan, yang Allah tak musnahkan, pemikul arash. So dia special. Sebab tu kita bincangkan arash ni lama. Sebab dia ada malaikat yang special. Dia alam yang special lagi. Tetapi malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah ni, Jibril, walaupun Jibril adalah ketua malaikat, tetapi dia akan mati tak? Dia akan mati juga. Nah, baik. Ada tak malaikat lain yang Allah tak? Mansya Allah. Ada yang illa mansya Allah, kecuali yang Allah kendaki yang tak mati. Tapi bukan bermaksud dia tak akan mati. Boleh jadi Allah matikan dia juga. Kan? Sebab Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang maha kekal, yang kekal abadi. Al-awwal, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Baik. Jadi kalau kita tengok malaikat, kalau kita tengok Imam Ibn Kathir sendiri dalam tafsirnya terhadap ayat ini, ayat dalam surah Az-Zumar tadi, dia kata apa? Disebutkan berkenaan dengan apa? Ayat ini adalah dalil menunjukkan, ayat dalam surah Az-Zumar ayat 68 menunjukkan bahawasanya apa?
menunjukkan bahawasanya malaikat itu mati. Malaikat itu mati. Kan? Dan dalilnya banyaklah. Surah Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap sesuatu itu akan musnah kecuali wajah Allah, kecuali Allah. Baik. Kemudian kita nak perincikan, adakah malaikat pengikut arah akan mati, adakah malaikat malaikat apa lagi, malaikat Israfil akan mati juga. Adakah kita kata wallahu ta'ala a'lam, kita tak boleh nak sabitkan, kita tak boleh nak nafikan, kita berhenti tawakuf kerana ianya adalah termasuk dalam perkara ghaib. Ini maksudnya limit dia. Jadi penting kita mengaji berdasarkan manhaj ahli sunnah, sebab manhaj ahli sunnah ni saja ada limit. Adapun kita mengaji dengan ahlul bid'ah wal ahwa memang tak ada limit. Itu yang dia boleh tafsir macam-macam. Ditafsir Dajjal ni gini, ditafsir ikut suka hati dia, tak ada manhaj, tak ada disiplin. Itu yang akan merosakkan ilmu, akan merosakkan masyarakat bila semua orang suka-suka hati je tafsir. So dia tak ada limit. Tapi kalau kita mengaji dengan ahli sunnah, kita mengaji dengan asatizah kita yang berpegang dengan manhaj salaf, maka dia ada limit. Kita dengar kuliah-kuliah masyayikh, ulama-ulama ahli sunnah, dia ada limit. Sebab dia tahu kita semua ni ada limit. Sebab itu mereka, orang yang paling waspada dengan benda-benda gaib ni adalah ahli sunnah. Sebab mereka tahu konsekuensi, akibatnya kalau mereka melampaui batas dalam penjelasan tentang benda-benda gaib. Sebab itu tentang Dajjal, tentang malaikat, tentang jin, tentang syaitan, tentang alam gaib, tentang akhir zaman, tentang Ya'juj dengan Ma'juj, mereka berhenti pada nas, berhenti pada tafsiran ulama muktabar, berhenti. Mereka tak memandai-mandai, mereka bukan suka-suka hati, takwil kan, ataupun saya rasa-rasa inilah maksud dia, saya rasa-rasa Dajjal ni ginilah. Mereka bukan macam tu. Sebab mereka ada disiplin. Sebab itu peganglah orang yang ada disiplin ni. Mengajilah dengan orang yang ada disiplin. Kalau kita mengaji dengan orang yang tak ada disiplin, maksud disiplin sini metod dalam pengajaran. Metod yang dia, maksud metod ni lah yang mengawal dia. Supaya dia tidak sesat. Selagi mana dia tak keluar daripada metod manhaj, disebut manhaj salaf, maka selagi itulah kita kena sangka baik dengan dia. Kalau dia dah terkeluar daripada manhaj salaf, dia dah mula bawa benda-benda pelik, dia mula dah mentafsirkan nafs dengan kehendak hati dia, dengan perasaan dia, dengan was-was, dengan teori-teori yang tertentu, maka itu kita kata sebaiknya kita tinggalkanlah orang yang mengajar macam tu. Wallahul musta'an. Semoga Allah SWT tetapkan hati kita di atas kebenaran, di atas manhaj yang hak. Ini baik. Kemudian kita nak bincang tentang sebelum ni kita dah sebut tentang malaikat, kedudukan malaikat, kemudian kita dah bincang tentang siapakah yang lebih utama, malaikat ke manusia. Kita dah bincangkan. Kalau kita nak bincang tentang sifat-sifat malaikat ni, ada banyak lagi lah, maksudnya tentang ibadat mereka kita dah sentuh sikit sebelum ni. Bagaimana tasbih mereka, takut mereka kepada Allah, khusyuk mereka kepada Allah, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok balik penciptaan malaikat tu, kita dah sentuh dia dicipta daripada cahaya, dan dah disentuh juga oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah berkenaan dengan sifat-sifat malaikat ini, keupayaan mereka untuk berubah rupa, dan apa yang dalil yang ni kita dah sentuh sebelum ni kan. Umar bin Abdul Aziz berdalilkan dengan ayat dalam surah Al-Bayyinah ayat 7, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, menunjukkan bahawasanya malaikat ini, maksudnya manusia itu lebih afdal berbanding malaikat, Baik, kita akan masuk tentang hubungan malaikat dengan Nabi Adam, dengan manusia ni pada tempatnya nanti insya-Allah. Kita akan masuk. Cuma kita nak bincangkan juga, tadi kita sebut tentang ayat dalam surah Maryam
fa arsalna ilaiha ruhana. Adakah maksudnya bila Allah Taala sebut kami telah utuskan kepadanya, yakni kepada Maryam, roh kami iaitulah Jibril, adakah maksudnya setiap orang yang diutuskan malaikat itu dia akan jadi rasul atau nabi? Jawapannya tidak. Tidak semua yang diutuskan kepada mereka rasul malaikat itu akan jadi nabi dan rasul. Sebab kita kena balik pada tugas tadi. Kena balik pada tugas tadi. Contoh macam malaikat Harut dengan Marut. Mereka diutuskan kepada penduduk Babil. Adakah semua penduduk Babil itu ada terus automatik jadi rasul atau nabi? Jawapannya tidak. Begitulah juga malaikat yang diutuskan kepada kaum Lut. Adakah semua kaum Lut tu jadi nabi rasul? Sudah tentulah tak ada orang yang akan cakap ya. Kan? Sama juga macam malaikat yang turun kepada Maryam. Adakah Maryam automatik terus jadi nabi dan rasul? Tidak jawapannya. Kerana tujuannya adalah berbeza. Malaikat Jibril yang diturunkan kepada Maryam adalah untuk menyampaikan ruh dan juga wahyu Allah, iaitulah ruh kepada Maryam, iaitulah merujuk kepada Isa ibnu Maryam, iaitulah Nabi Isa alaihi salam, iaitulah tugas yang special. Dia bukan menunjukkan bahawasanya Maryam itu menjadi nabi dan rasul. Sebab tidak ada perintah setelah itu Maryam untuk menyampaikan risalah, kan, ataupun message. Tetapi yang diperintahkan risalah itu adalah anak kepada Maryam, itulah Nabi Isa alaihi salam. Sebab itu kita kena faham. Bukan semua malaikat yang datang kepada manusia itu automatically manusia yang diutuskan itu akan jadi rasul. Sebab itu kita kena faham benda ni betul-betul. Baik. Baik, antara tugas-tugas malaikat lagi adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk kita kata menjadi qarin. Untuk apa fungsi qarin di kalangan malaikat? Qarin ni maksudnya malaikat yang bersama dengan kita, iaitulah antaranya adalah untuk tahriq bawa'ifil khair fi nufusil ibad. Malaikat juga tugas malaikat, antara tugas malaikat adalah ada malaikat yang diwakilkan untuk menjaga kita, yang menjadi qarin kita, yang menetap bersama dengan kita, yang duduk dengan kita, yang akan membangkitkan perkara-perkara baik dalam hati kita. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang di dalam Sahih Muslim, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wakkala bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada seorang pun di kalangan kamu melainkan diwakilkan baginya qarinnya, yakni teman yang berada rapat dengannya, iaitulah di kalangan jin, wa qarinuhu minal malaikah, dan qarinnya di kalangan malaikah. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Sahabat tanya, engkau pun ya Rasulullah? Katanya, ya, aku pun. Tetapi Allah telah membantu aku untuk mengislamkan jin tersebut. Baik, jadi malaikat yang Nabi sebut, malaikat yang menjadi apa? Yang menjadi qarin kita ni, sebahagian ulama kata boleh jadi malaikat itu adalah malaikat yang mencatat amalan kita. Boleh jadi dia adalah malaikat yang lain, wallahu taala alam, tetapi malaikat inilah yang akan memerintahkan kepada kita ataupun yang akan menggerakkan kebaikan untuk hati kita. Sebab itu dalam riwayat lain, kalau kita tengok dalam dalam riwayat Ibnu Mas'ud juga, kalau kita tengok Nabi SAW sebut, inna li syaitan lammatun bibni Adam walil malaki lammah fa amma lammatu syaitan fa ib'adu atau fa i'adu bisyarr wa takdhibi bil haqq wa amma lammatu malak fa i'adu bil khair wa tasdiqu bil haqq fa man wajada min dhalika shay'an falya'lam annahu min Allah wal yahmadillah wa man wajada al ukhra falyata'awwadh billah minasy syaitanir rajim. Baik. Ini kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i dalam sunan mereka, diriwayatkan juga oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya, At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. Imam Ibn Katsir rahimahullah menghasankan hadis tersebut. Maksudnya Nabi SAW beritahu syaitan ni ada, bagi anak Adam ni adanya lammah, yakni adanya satu bentuk hasutan ataupun satu bentuk bisikan daripada syaitan
dan malaikat juga ada lemahnya, juga ada satu bentuk bisikan. Adapun bisikan syaitan, maka dia akan menyediakan untuk kita keburukan. Dia akan menghasut kita untuk buat keburukan, mendustakan kebenaran. Jadi syaitan dia akan suruh kita buat benda maksiat, melazimi perkara keburukan, mendustakan kebenaran. Adapun malaikat dia akan memasukkan ataupun dia akan menghembuskan ataupun dia akan membimbing kita, mendatangkan kepada kita perasaan untuk membenarkan kebenaran dan juga melakukan kebaikan. Sebab tu Nabi kata kalau siapa yang sedar benda tersebut maka hendaklah dia memuji Allah. Maksudnya barang siapa yang dia dah terbiasa buat baik, maka dia kena puji Allah. Barang siapa yang mendapatkan selain daripada hal kebaikan, jadi dia terjebak dalam kemaksiatan, keburukan, maka hendaklah dia beristi'adzah, memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Hibban, Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya, dan hadis ini hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Maksudnya kita kata adanya malaikat dan adanya syaitan yang menghasut seseorang untuk melakukan yang maksudnya syaitan ni menghasut untuk melakukan kejahatan, manakala malaikat pula mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan. Baik. Jadi saya rasa cukup setakat itu, insya-Allah kita akan sambung kelas kita pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.